Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu dan bapa yang dikasihi sekalian, jadi tajuk yang diberikan kepada mu ni, ayat ni tajuk Isra dan Mi'raj. Yani bulan ini dikatakan bulan Rajab, ataupun bulan Rajab ini juga dikatakan Syahrullah Al-Asammu, ialah dikatakan bulan Allah yang sangat-sangat kerah, yang sangat-sangatnya lebih. Sebab bulan Rajab ini dikatakan Syahrullah, bulan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala bagi di sini. Dan bulan ini juga Allah taala menjalankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang panggil berjalan di waktu malam, dan kemudian daripada kota Mekah lalu mai kota Madinah hingga sampai kepada Baitul Maqdis. Bulan yang kita ada sekarang, ibu-ibu dan bapa, dikatakan bulan Rajab, dikatakan Syahrullah. Dan bulan yang hadapan, bulan lagi akan datang, dikatakan bulan Sya'ban. Itu dikatakan Syahrul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan yang kita tunggu-tunggu lagi dikatakan Syahrul Ramadan al-Mubarak, bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilepas daripada Sya'ban, satu bulan lagi kita akan bertepuk dan bertemu dengan bulan Ramadan. Dikatakan Syahrul Ummah, dikatakan bulan bagi ummah. Jumpa kita tengok ibu bapa, bulan ni bulan Allah. Allah jalankan Nabi naik ke langit, Allah Ta'ala berjalankan Nabi Isra dan Mi'raj. Dan pula bulan lagi kadang bulan Nabi, ada bulan lagi selagi ni dikatakan bulan Ramadan al-Mubarak, bulan bagi hamba-hamba Allah Ta'ala beribadat ke dalamnya, ke dalam bulan. Jadi apakah peristiwa dengan Isra dan Mi'raj? Amanah nyata sini sikit bu apa? Isra ialah perjalanan Allah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Malam. Isra daripada lafaz Arab. Kita nak pergi pada lafaz Arab dulu. Asra yusri isra'an. Asra yusri isra'an. Maka kita nak upahkan lafaz Isra dulu. Nak faham. Nak kita faham, kita nak kecek Isra ni gapo dia? Daripada kalimah Arab yang dikupah daripada ma'ani Arab, dikupah daripada makna Arab. Isra daripada masdar, daripada madhi asra yusri isra'an. Isra, apa makna Isra? Yakni Allah Subhanahu wa taala menjalankan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pada waktu malam. Adapun kalau jalan sehari yang Arab tak kecek dengan asra, orang-orang Arab yang tak kecek dengan asra, yang kecek dengan sara yasiru sairan, itu makna berjalan pada waktu sehari. Ni nak kita faham dulu. Asra yusri isra, yakni perjalanan Nabi, Allah Ta'ala menjalankan akan Nabi, yakni pada waktu malam, bukan pada waktu siang hari. Kalau pada waktu siang hari, yakni Allah Subhanahu wa taala akan takbir dengan sara yasiru saira. Kemudian Isra ni sebelum bila berlaku peristiwaan ini, berlakukan kisah ini, berlakukan ceritaan Isra dan Mi'raj ni bila? Yakni wa qabla al-hijrah. Sebelum daripada Nabi hijrah daripada Mekah nak pergi kepada Madinah, pada tahun ni lah Allah Subhanahu wa taala menjalani akan Nabi pada waktu malam. Kenapa dua cerita kenapa Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi akan Isra, yakni menjalankan Nabi pada waktu malam? Pada kitanya berpegang dengan satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan min
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Ini ayat yang sarah, ayat yang menyata, ayat yang jadi nas, yang jadi dalil. Kata Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah pergi kepada Sidratul Muntaha, pergi kepada Baitul Maqdis, pergi kepada langit yang pertama, langit yang dua. Manakah ayat? Yani Allah Ta'ala kata Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini ayat yang Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, yakni sebelum daripada Nabi kita hijrah. Tahun hijrah Nabi kita belum pergi hijrah lagi. Karena tahun ni ibu bapa dan Nabi kita sangat-sangat duka cita. Nabi kita sangat-sangat serabut. Nabi kita sangat-sangat pusing. Nabi kita orang panggil sangat-sangat duka cita dua kali. Tahun ni juga dikata amal hazin, tahun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berduka cita. Salah satunya daripada isterinya Siti Khadijah wafat pada tahun ni. Tahun ni Siti Khadijah hak Nabi paling sayang. Isteri Nabi orang panggil orang yang senyawa sehidup dengan Nabi. Senyawa sehidup dengan Nabi. Masa Nabi susah, Siti Khadijah bantu. Masa Nabi tak ada harta, maka Khadijah bagi harta. Nabi nak kerja agama, Khadijah bagi harta pada Nabi. Siapa Khadijah dekat-dekat nak mati, Khadijah tanya ke mana? Kita nak jadi seperti Khadijah. Orang Tino semua ni, mak ibu-ibu ni, orang yang Tuhan kasih 4 orang dalam syurga Fort Tino ni. Lepas tu kali kita nak jadi Fort Tino, hak Tuhan saya, kamu nak kecek bahasa kampung, tak saya kecek bahasa sangat, aku tak faham. Kalau buat bahasa, gapo pula bahasa. Teh. Nah, ayat kata perempuan hak yang Allah Ta'ala suka di dalam syurga 2, 3, 4 orang. Yang pertama Siti Khadijah. Yang kedua Siti Fatimah. Yang ketiga Siti Maryam. Yang keempat Hafsah anak bagi Umar ibn Khattab. Siapa-siapa dia nak Allah Ta'ala suka macam ni, macam orang tengok ataupun perempuan-perempuan yang jadi ketua-ketua di dalam syurga, ialah daripada 4 orang ini. Salah satunya daripada Siti Khadijah, ialah isteri yang pertama bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Khadijah yang kata, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, adakah aku ni gerbekan untuk agama Allah? Daripada harta aku, daripada duit fikihku, daripada mahku, daripada perakku, adakah cukup, adakah tak cukup ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah jawab dekat-dekat hampir Siti Khadijah nak wafat dan nak mati. Maka Nabi kata, "Pada dah Khadijah, bikafi, pada dah, mada dah, kifayah dah." Siti Khadijah katakan, ni Nabi saya ke Khadijah ni? Khadijah kata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, sekira-kira kalau harta aku dah gerbek untuk agama Allah fi sabilillah tak cukup lagi, hei Muhammad, mengambillah tulang rusuk aku ni, giwak pedai berlawan dengan kufar dan berlawan dengan kafir." Ni nak ayat kata para puan yang gerbek untuk agama Allah Subhanahu wa taala sanggup pikir walaupun tulang rusuk akan jadi pedai, berperang dengan kafir dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sayang, sangat-sangat berduka cita apabila tahun ni Siti Khadijah tu wafat. Dan satu lagi,
Sebab Nabi duka cita satu laginya, Abu Talib mati tahun ni juga. Orang panggil amal hazin. Di dalam bahasa Arab panggil amal hazin, yakni tahun Nabi itu berduka cita. Bapa saudara pun mati tahun ni juga. Abu Talib ni, Nabi kita umur 2 bulan, duduk dalam perut dah kan. Ayah dia tu buat nega di Syam, Abdullah, pergi menega di Syam. Maka lipat balik daripada menega, mati di tengah jalan. Jadi Nabi umur 2 bulan, ayah mati. Duk mari saat itu, apabila Nabi itu umur 4 tahun, mak dia ambil pada Halimah Sa'diyah daripada kampung, mak dia nak pergi ziarah kubur ayah dia, maka mak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah pun mati bodoh. Dah. Nak kata Nabi kita ni duduk dalam susah. Maka orang yang ambil pelera Nabi selepas daripada cik Nabi, jaddun Nabi Abdul Muttalib, ialah kena kepada Abu Talib. Abu Talib pelera Nabi dan bela Nabi, hadana Nabi, umur lebih kurang, Nabi itu umur lebih kurang 12 tahun, 10 tahun, maka duduk di dalam cara Abu Talib. Maka pada tahun ni juga Abu Talib hak Nabi saya, bapa saudara yang tu saya Nabinya. Nabi kasihnya pada bapa saudara. Duk seru bapa saudara masuk Islam. Ya ammi, hei pak saudaraku. Ya ammi, hei bapa saudaraku. Qul la ilaha illallah. Mengatalah la ilaha illallah. Tapi bapa saudara tak apa, tak si. Angin tak mau masuk Islam. Kemudian apabila hari Abu Talib, bapa saudara bagi Nabi itu mati, Nabi berduka cita sangat. Sebab Abu Talib tak ada memeluk Islam, tak ada terima Islam, dan tak ada mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena bapa saudara ya saat itu tak ada nak mengucap, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat pusing, sangat-sangat berduka cita. Kemudian apabila Nabi berduka cita sangat-sangat tu deh, kemudian Nabi ambil aliu dia saat itu lomo di bapak saudara dia. Ambil aliu dia, lomo ambil di kepala, su di kaki bagi Abu Talib. Ini. Naya Nabi saya, Nabi saat itu sangat berduka cita kerana ayat bapak saudara dia ni tak ada nak mengucap kalimah la ilaha illallah. Maka Nabi ambilkan aliu dia tu, lomo ambil daripada kepala Abu Talib hingga su kepada kaki bagi Abu Talib. Maka kata setengah daripada ulama, azab yang paling ringan sekali ialah azab bagi Abu Talib. Kenapa? Di tubuh badan bagi Abu Talib ada juzuk-juzuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah juzuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakni daripada aliu Nabi. Api neraka tak makan. Cumanya Abu Talib apabila ia duduk dalam neraka, malaikat saat itu tak kawa, tak bara api di tapak kaki Abu Talib, maka gelegok glug naik kepada kepala. Inilah ulama kata azab yang paling ringan sekali bagi hamba-hamba Allah Taala di dalam api neraka. Kemudian pada tahun ni apabila Abu Talib tak masuk Islam, maka ayat tu mai kata ba'da'uzubillahi minasyaitanir rajim. La innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah Ta'ala kata innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Innaka sesungguh engkau ya Muhammad la tahdi, engkau tidak boleh wi hidayah, engkau tidak boleh wi pertunjukan man ahbabta, mereka yang engkau kasih, walakinnallaha yahdi man yasha, dan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghidayah mereka yang Allah Taala kehendaki. Jadi 10 kali, beratus kali ya Muhammad engkau nak hidayah kepada bapa saudara engkau Abu Talib, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kehendak nak menghidayah, maka engkau tak nak boleh hidayah. Kemudian punca marinya salah satu daripada Allah Subhanahu wa taala
nak menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada langit sana. Salah satu punca dan sebabnya pada tahun ni matinya Abu Talib dan matinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nabi kita sangat-sangat berduka cita, sangat-sangat pusing. Sebab inilah Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada langit. Jadi makna kata Nabi sadi Allah Ta'ala akan naik kepada langit, yakni sebelum daripada Nabi hijrah pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah. Ini berlaku Isra' Mi'raj ni belum daripada Nabi saat itu nak pergi kepada mana, yakni nak hijrah pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah. Jadi apabila berlakukan Isra' dan Mi'raj, kerana tahun ni tahun hazin, Nabi sangat berduka cita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nak buat meliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Akramahullahu taala bil Isra' wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala nak memelia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperjalani Nabi pada waktu malam, dan Allah Taala nak Mi'raj, nak akak Nabi, naikkan Nabi saat ini daripada bombing daripada Baitul Maqdis naik pada langit yang pertama. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala nak naikkan Nabi pergi kepada langit, belum di celah-celah tu orang panggil berlakunya salah satu punca, yakni Allah Subhanahu wa taala nak mentenangkan hati Nabi. Ini kita tengok dalil sini ni. Apabila kita susah sangat, apabila kita serabut sangat, ya orang panggil kita kena cari tempat tenang. Tempat tenang buat apa? Kadang-kadang kita ni apabila serabut sangat, kita tak ada cari tempat tenang. Tak ada cari duduk kau serabut. Orang panggil kita tak ada pelaiwan. Tak ada pelaiwan lah sebelum serabut, kau serabut. Siapa kita saat itu nak cari jalan tak boleh. Sebab tu mau nak goyak sikit celah-celah ni. Orang dia apabila serabut dah, lepas tu dia dah kacau dengan serabut dia tak ada pelaiwan. Dia tak ada peluang untuk dilangsung, untuk bertani, untuk jadi seni. Makna kata orang ni akan menipu oleh segala penyakit-penyakit ke dalam jiwa, penyakit-penyakit ke dalam hati. Dah ramai ni kok penyakit jiwa ni ramai ni. Ramai ni orang kok ni duk pergi kok ngomong ramai ni. Kok pendecong ni pun ada. Kok nak komik ni pun ada. Kok paku pun ada. Nak minggu pendecong ni buat silap-silap ingat 2-3 kali dah. Orang pendecong ni pergi. Dia pergi pukul 3 malam lagi. Amo tanya dia kata kan, nak mari awal tu lah tu. Ya tak mari awal tak boleh queue apa. Ya tak mari awal tak boleh queue, ya tak. Queue mau buka biar subuh. Subuh tu buka kita mau ambo pun tengok nyanyo ke. Ani nak masuk ke senang start. Tengok ngatuk dia duk pucu-pucu tu. Nampak duk zikir dah pucu tu. Zikir kat mana tak tahu. Zikir jenera ke tu ano. Hodok pergi tu kadang-kadang pukul 2, kadang-kadang pukul 3. Lepas tu turun semaya subuh pagi tu, kadang-kadang nampak duk gantung di pintu pagar dapat pondok. Pasal siye ke kadang-kadang. Siye weh tengok ke ibu bapa kita wasa belah ke. Pukul 3 malam yang mari dah, pukul 2 yang mari dah, patut subuh tu duk gantung di pintu pagar masuk le pondok tu akhir kunci. Karena nak pada queue. Karena apa ni? Karena penyakit-penyakit yang bermacam-macam, berbagai-bagai. Ni penyakit tali tidur malam. Ini puja ni. Ni Allah Ta'ala menjalankan Nabi ni. Karena Allah Ta'ala nak menghilangkan penyakit pusing. Nabi serabut le hati. Nabi berasa susah hati. Nabi berasa pusing hati dengan salah satu daripada isteri yang disayangi Siti Khadijah, dan pula bapa saudara yang disayangi Abu Talib. Lepas tu bapak kita duk gila ni pun pukul serabut. Hak bangun lepas pergi baru ni. Masya Allah, kita nak goyak cerita-cerita sikit lah. Nak masuk ni, nak masuk dah. Nak demo dengar-dengar nanti.
Hak penecung ni ada kok dia tak boleh tidur, dia jadi panas pedih, nyocok kaki, duk heret, duk setok, patu hak benda dalam, patu hak paku, patu gimah morang ni, kok kawasan kok kota terah tu ya. Duk gelepar lah, malah kata masuk le bilik puan tu gelepar. Tu, gelepar tah tak tahu sakit, menerak, bangun, menyatok. Tak tahu jadi. Kadang-kadang kat ada nak kak? Tak tahu sakit weh. Lepas tu lama-lama you royak kan nak? Ada aku berciti yo. Kau berciti pun dia. Dia tahu mekku dia berciti yo. Mekku kliak men. Kan nak kliak pun dia. Dia jual roti laku. Jual roti laku weh. Jual roti boleh 9 kilo sehari tu. Mekku berciti dia. Pahana mekku berciti apa dia? Mek ku dah jual juga tapi ku jual lama dulu pada dia tapi ku jual tak laku sekat yang main jual. Buku tu kena kedai morning wak sehe kedai morning buku demo dijual roti laku 9 kilo kita jual tak laku wak sehe kedai. Wal iyazubillah. Ni nak royak kata masyarakat kita di hari ni ibu bapa sangat-sangat teruk sangat-sangat orang panggil dahsyat, sangat-sangat orang panggil hati cemar, hati tak molek, hati busuk banyak sangat-sangat juga mampu. Setengah nak makan nasi tak boleh 84 hari. Budak saning ya 84 hari nak makan nasi tak boleh. Bah kenapa nak makan nasi tak boleh tuk pergi mah pita tak ada nyakit, pergi pesak tak ada nyakit, tak ada apa. Lepas tu 80 hari duk kitik air dengan kapah ya. Buku dia buat sihir. Buatkan benda-benda tak gari dengan mata. Tak boleh nak makan 84 hari. Mari mohon mi air ke apa itu kelik gitu. Duk 3 hari ya tu mari. Ya tu bapa, alhamdulillah anak amba boleh makan dah ya kata. Ni kita nak royak katanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala akak naik ke langit? Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi pada waktu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kenapa ibu bapa? Puja ke mana? Sebab ke mana? Kih ke mana? Senih ke mana boleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kepada langit dan pula berjalan daripada kota Mekah pergi kepada kota Madinah, mari kepada Baitul Maqdis. Ini salah satu daripada penyakit-penyakit yang Allah Subhanahu wa taala sudikan Nabi, yakni diwafatkan Siti Khadijah dan pula diwafatkan Abu Talib. Sebab tu orang kita depa bila serabut sangat, amun nak royak malam ni. Belah-belah duk cerita ni, 2 perkara amun nak royak. Dah ibu bapa dengar molek. Patut ada dengar-dengar tu kita perhati molek, kita fikir molek. Siapa dia? Hak berasa malah dia buat amal. Malah buat amal. Malah semaya. Malah nak masalah sunat tu sunat ni. Malah nak baca Al-Quran. Maka menawi amalan 2 kali. Malam ni belah-belah kecek ke belah-belah. Yang pertama sekalinya belah-belah kita masuk Isra' dan Mi'raj. Yang pertama sekali ibu bapa kalau puah malas semaya. Cuba kita tanya di sewing dah jual ada 4 malas semaya. Sewing kita nyumpuk kerja sewing. Nong memang ya kai apa? Ya kai yang lemah. Ada tak? Tanya ya. Ubah untuk wirajing semaya. Untuk wirajing dalam baca Quran. Cuba tanya pokok pengkerjakan masalah sewing. Ada tak yang kata, nong memang ya cahai kaya nai lemah, kaya nai taat, kaya nai ibadah, mirpa. Puak sewing nak jangan ada? Yang kata ada beni parah. Ada nyoban, ada apa? Ubah serau, ada. Nah, cuma dia siapa dia nak wirajing di dalam amal ibadat. Pertama sekali manusia malam ni baca Alam Nashrah tiap-tiap kali selepas daripada semaya.
12 kali. Baca lepas semaya tiap-tiap waktu 12 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baca 12 kali ataupun 11 kali lepas daripada semaya tiap-tiap waktu. Kalau maknanya bunyilah mana ayat ni? Alam nashrah laka sadrak. Adakah kami tidak membukakan bagi engkau ya Muhammad akan dada engkau? Adakah kami tidak menerang dada engkau yang bahasa jemu, yang bahasa malah, yang bahasa puah, yang bahasa tarak, yang bahasa lemah? Adakah kami tidak membuka bagi engkau akan dada kami? Kemudian dan kemudian kita saat itu Allah Subhanahu wa taala membukakan dada kita dengan tafa'ul dan keberkatan daripada ayat alam nashrah laka sadrak. Lepas tu lagi kalau kita nak wirajing tu kita tambah sikit je doa Nabi ajar. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Doa ni baca lepas maya 11 kali alam nashrah dan baca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hei Allah, aku minta pelindung dengan engkau minal hammi, daripada duka cita, wal hazan dan rusing, wa minal ajzi wal kasal, dan daripada lemah dan malah, wa minal jubni wal bukhli, dan daripada ketakutan, daripada menakut dan pula bakhil, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan pula daripada masalah benih laki-laki dua zoling ataupun masalah aku kami ni ada terlekat hutang minta Tuhan melepas hutang. Jadi Nabi SAW kita pergi pada tajuk kita ibu apa? Jadi tajuk kita masa Isra' dan Mi'raj yang Allah Ta'ala kata Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Isra dan Mi'raj yang Allah Taala kata subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Tuhan yang telah menjalanilah Allah Ta'ala bi'abdihi dengan seorang hambanya. Hamba bagi alladhi lailan pada waktu malam. Allah Ta'ala menjalan pada waktu malam dengan seorang hamba ialah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjalan pada waktu malam ni minal masjidil haram, permulaannya daripada Masjidil Haram. Daripada Masjidil Haram. Mana Masjidil Haram? Yang di Mekah sana. Tengok dah ibu bapa. Jadi Masjidil Haram dengan kita lah ni berapa ratus ribu dah, berapa puluh ribu. Amun oyak pakar-pakar. Mekah kalau kita tengok kharitah ataupun plan dunia dah, plan dunia tengok bola dunia tu. Orang panggil kharitah. Bahasa Arab panggil kharitah. Bahasa kita orang panggil plan dunia semua bola, di atas meja kita pusi perang tu. Kemudian kharitah dunia ni, Mekah duk mana? Mekah duk tengah. Sebab tu orang tua-tua kita kata, gimana naik Mekah?
Dia tak pari turun Mekah. Kalau kita duk Jawi ni orang panggil naik ke Mekah. Kita ni duk patak bombing ni berapa ni? Kita lah ni orang panggil Syarqi Asia. Apa makna Syarqi Asia? Kalau kita kira di dalam ilmu geografi, ilmu kajikan bombing, makna kita sekarang ni duk di patak bombing. Bombing tu jangan pula gitu. Kata setengah ulama supa dengan badai, kata setengah ulama supa dengan telur. Lepas tu kita duk patak bombing, dia panggil Syarqi Asia. Kemudian kalau kita jumpa dengan Arab tanya tak, min aina hadartum? Daripada mana kamu yang hadirnya? Daripada mana kamu hadir? Min aina hadartum? Daripada mana kamu hadir? Kita jawab hadarna. Ataupun hadartu min janub Thailandi. Kami hadir dan aku hadir daripada pihak selatan bagi negeri Malaysia. Kemudian selatan negeri Malaysia, hudud Malaysia, yang sepadan dengan Malaysia. Sepadan dengan Malaysia. Kita duk patah ni, patu Mekah hak duk royak ni. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mana Masjidil Haram? Yang duduk tengah bumi. Dunia di tengah. Sebab tu di orang panggil Al-Ka'batul Musyarrafah ataupun dikata Baitullah. Ini yang duduk tengah bumi. Kalau dunia bulat ni pula contoh katanya, ni dunia. Ni kita duduk patak ni, Mekah duduk sini, duduk tengah ni, tengah jebur ni. Hak tempat Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni daripada tengah bumi ni. Ni dikatakan markazud dunia, markaz dunia ataupun pusat dunia ialah duduk di Mekah. Kemudian pusat dunia ni dikatakan tempat Nabi ni, hak Allah Ta'ala menjalan permulaan bidayah, permulaan menjalan Nabi pada waktu nak malam. Hak kata subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram ialah pusat dunia duduk di tengah. Kalau kita orang tua tahu, naik Mekah, pada Mekah nak turun Mekah, mari jangan sebab tu panggil turun, dia naik waktu Carwah dia tak naik pasal betul, itu dia naik pusing dah. Lepas tu Nabi naik dengan borok, dia tak nak tung baik tu. Dia tak nak terung baik tu. Dia tak nak apa betul baik tu. Dia pusing. Kenapa? Di Mekah sana tu orang panggil, sebab apa panggil Al-Kaabah? Sebab apa panggil buku lali? Tengok. Kaabah orang panggil Kaabah merah. Sebab kita Al-Ka'bain kan. Oleh Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Membasuh kaki kamu hingga sampai 2 buku lali. Ka'bain, 2 buku lali kamu. Ni buku lali kita nak basuh. Lepas tu dunia ni ada buku dia. Mana buku dia? Yakni Kaabah tu buku dunia. Kaabah tu dikatakan buku lali dunia ataupun buku Kaabah, yakni dunia jadi setupuk naik sikit jadi buku. Tempat Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi daripada Makkah ataupun daripada Masjidil Haram mari kepada Masjidil Aqsa. Lepas tu kawan sejid Mekah saat itu Allahu Akbar. Banyaknya syiar Allah. Banyaknya tanda-tanda di atas kekuasaan Allah. Banyaknya dalil-dalil di atas, tunjuk di atas kudrat Allah dan tunjuk di atas keesaan Allah. Allah Ta'ala sebut pada satu ayat tanah, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, innas safa wal marwata min sya'airillah. Ni Tuhan sebut kan? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguh Safa dan Marwah itu setengah daripada tandaan-tandaan tunjuk di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram
yang dikatakan masjid, yang ada di situ dikatakan pusat dunia, dan pula masjid situ dikatakan tempat yang Allah Ta'ala permulaan jalan Nabi pada waktu malam, yang disangkut dengan kelimah, ditambah dengan kelimah di dalam Quran, asra bi abdihi, menjalan Allah dengan satu hamba, yakni Nabi, lailan, daripada waktu malam, minal masjidil haram, daripada masjidil haram. Ini kita perhati ayat. Tuhan kecek bukan sia-sia ibu bapa. Tuhan kecek suruh kita fikir. Tuhan cakap suruh kita fikir, suruh kita renung. Allah Ta'ala tamat asra bi abdi laila minal masjidil haram. Lepas tu di Mekah tu Allahu Akbar. Banyaknya tapi lah disayangnya ibu bapa dah. Nak pergi Mekah susah lah ni. Orang tak boleh pergi tu Allah doa banyak lah. Orang boleh pergi dah alhamdulillah. Sebab tu puak-puak habis pergi Mekah tu ya wasa nak pergi pula. Orang biasa pergi Mekah, walaupun letih, walaupun penat, walaupun susah, walaupun panas di Masjidil Haram, tapi kelik kuasa ingat ke Mekah pula. Kerana Mekah ia tanah berkat. Sebab tu dia panggil tanah haram. Dikatakan, tanah haram, yakni tanah yang ditegahkan oleh Allah. Kita nak buat perkara-perkara tak buat tu tak boleh. Siapa kita nak duit pakai kayu pun tak boleh. Nak ambil takar tanah di Mekah tak boleh. Ya ada seorang kita, dia kata tanah berkat. Buat kita ni pergi ke Mekah. Pergi Mekah buat haji. Lepas pada buat haji tu, dia duduk di Mina dah kan. Biasa puak-puak biasa pergi Mina. Puak-puak biasa pergi Mina tu, nyonya waktu pelak ke mana? Nyonya ambil toko batu yang ada di Mina tu, klik boleh lebih dia. Deh. Aku nak klik toko batu Mekah, klik Jawi. Aku yak demo kata aku klik toko batu. Deh. Wak klik toko batu daripada Mekah, wak klik ke Jawi tu Nyonya kemarahlah kampung Nemo tu. Hujan tak tunggu. Hujan tak tunggu, tak nak maya istisqa, tak nak semaya sunat minta hujan. Tak tunggu hujan. Maka tu email tanya kata, dalam kampung kita siapa dia kata ni? Dua klik barang-barang Mekah di tanah air ni. Dua klik toko-toko batu kan apa dia di tanah air ni. Maka ada seorang mengaku tak ambil tu email. Nyambil toko batu boleh buat klik jauh. Tak tunggu hujan sampai kesem. Lepas pada tu kena hantar klik sana. Dia nak tahu tanah rek. Apa tanah rek? Tanah rek ni Tuhan tegak. Kita nak tuik kayu lah tanah rek tak boleh. Nak bunuh binatang lah tanah rek tak boleh. Nak kecek benda tak sepatut pun tak boleh. Nak kata benda-benda tak bedah tak boleh. Nak kata kok orang pun tak boleh. Tak boleh belakang tu. Sepuh-puh haki ngampur mana goyak. Sore tu, dia biasa jadi tokek besar kot lah rumah ni. Sora pun sedap. Anak yang tahu Tuhan mula perjalanan Nabi Isra' dan Mi'raj ni daripada Masjidil Haram, tempat yang berkah, tempat yang suci, tempat yang bersih, tempat yang mulia. Nah yang kata sini orang ada seorang lagi ngapa? Ya dah, dia mau tahu jalan molek ke? Ya. Aku jalan molek ke? Dia kata lapis-lapis kumur ni jalan molek apa aku duduk Jawi. Aku ni orang lebih. Aku ni orang kedepek. Aku ni orang lebih ada duit banyak. Dia moyak dia masuk sejik dino masuk molek lah. Kaki tu tak tubik tu duduk tunggu di pintu. Ayo wak agak dia. Wak bisa dia. Dan dia mau dikelik mari duduk di hotel, duduk tempat tidur, siap dah sudah makan nasi pasya. Dia tak ada kelik lagi pukul 10 malam. Tak kelik lagi. Tahu gimana? Ni nak goyak kata le tanah re jangan buat sedap. Temo ni tunggu pok toseh pun bakal tunggu tekan. No pokku ni tak ada kelik lagi ni. Ataupun tok yoh ni tak ada kelik lagi ni. Duk dalam dekat-dekat pukul 12 askar mari hantar. Mai hantar apa? Makan walasak berdiri lah. Dek makan buah lasak weh. Kata aku sejak mana nak pusing pi. Jalan-jalan tak sembuh. Ini nak royak kata di tanah haram ya Allah Subhanahu wa taala menjalankan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram. Ini salah satu tempat yang mulia, tempat yang suci. Maka apabila Nabi saat itu nak dok tawajuh dan Isra ni
Makna Nabi tawajjuhu lailan ilal baitil maqdis. Makna Nabi itu menuju daripada permulaan daripada Masjidil Haram ila Baitil Maqdisi gi kepada Baitil Maqdis. Dah. Ngakam ada dah. Nabi itu naik apa dia? Yakni Nabi naik satu borok. Borok ni besar sikit daripada hemah. Dah. Dia besar pada hemah, tapi dia tu halus sikit daripada baron. Dan maka borok Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ini ialah borok yang telah naik oleh Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Borok Nabi kita naik malam Isra dan Mi'raj ni borok yang sudah naik oleh nenek ataupun Khalilullah Nabi Ibrahim. Maka ketika Jibril nak gigat borok banyak dalam syurga. Borok Nabi Ibrahim pun ada, borok Nabi itu pun ada. Semua setiap Nabi Allah Ta'ala jadikan borok-borok. Maka borok yang ingat Nabi kita naik malam Isra dan Mi'raj ialah borok Nabi Ibrahim alaihi salam. Apabila Nabi Ibrahim saat itu nak ingatkan borok saat ni, borok saat itu jadi buat payah, buat susah, dan tak memberi belakang, tak memberi biar kepada Jibril. Maka Jibril kata, borok, aku nak ambil mung saat itu bukan nak pergi orang biasa naik ni. Aku nak pergi kepada Muhammad. Dikatakan sekasih-kasih Allah dan selebih-lebih makhluk yang ada di atas bawah langit, di atas bumi ini. Dialah nak naik engkau. Selepas itulah baru borok tu belakang dia kepada Nabi. Borok ni besar pada hemah, halus daripada baral. Kama di borok hak Nabi kita naik ini ialah borok yang dinaikkan oleh Nabi Ibrahim, naik daripada plastik mari kepada Mekah. Ingat tak kisah Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim saat itu sebab apa panggil Khalilullah? Panjang cerita dia dah. Panggil Khalilullah sebab Tuhan saat itu yang kata Ibrahim mewakilkanlah Siti Hajar tu kepada tempat orang tak ada. Kerana tiga ni hati Ibrahim tu duk bagi mak tua dengan mak muda. Dah, Siti Sarah mak tua, Siti Hajar mak muda. Dah. Ni dalil bini dua ni. Nak boleh kata apa kecil ni dua ni tiga ni. Sekarang belakang tak kipot tino lepas ke batu nak lipat-lipat. Dah. Ni nak ayat tafuk Nabi dah bini dua bini tiga weh. Dah. Bini tua Siti Sarah, bini muda Siti Hajar. Tapi hati Ibrahim tiga ni orang panggil sudah kau, sudah pecah. Dia taruh kepada Hajar sikit. Dah. Kerana Hajar ni bini muda. Kerana di Allah Subhanahu Wa Taala nak buatkan sifat kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Hajar. Allah Taala tahir Ibrahim mungkin letak kalau Hajar ni di tempat tak saat itu di padang pasir, tempat orang yang tak ada, manusia tak ada, tempat yang kering, yang kemarau, tak ada air, tak ada makan ni, mungkin tak situ. Dah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tak sewi Ibrahim tu ada kasih kepada yang lain daripada Allah. Karena ketika Nabi Ibrahim ambilkan Hajar, dia letak di Baitullah, letak di Makkahul Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah. Ibrahim naik borok ni, borok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu naik tu. Dah. Apabila Jibril dengan Ibn Nabi kita naikkan borok, dia royak pakar-pakar tu. Royak reka-reka. Panjang ni cerita ni. Kalau royak pernah 3 hari 3 malam je tak api. Tapi kita yak reka-reka. Karena ni apabila Nabi kita saat itu naikkan borok. Borok sekali ya gelebak. Suk mata mana. Perak suk mata mana. Suk tengok. Nampak lagi. Nampak lagi pakai apa. Kita tengok kan. Pergi faham. Faham. Kau jauh. Tak nampak dah weh. Tu kan panggil suk mata mana. Mandangnya kita tu suk dah. Tak nampak dah di sana. Maka borok Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ni orang panggil ya gelebah sekali, ya terbang sekali. Maka suklah mata mana. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naikkan borok sekali dengan Jibril, maka Jibril duduk pimpin Nabi sallallahu alaihi wasallam pimpinkan borok. Jibril tu yang nak pakai borok kan? Jibril tak ada kena pakai borok. Jibril sayap beratus dah.
Borok Nabi naik borok tu terbang lepas sekali suk mata mandai. Pas Jibril kena pakai borok lagi. Tak, Jibril duk pegangkan borok tu. Kenapa Jibril pakai borok? Jibril ya sayap ya banyak dah. Sayap Jibril ni ratus sayap sekali lepas tu dunia ni sepak lepas mana. Kemudian apabila Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam naikkan borok saat itu terbang cam kali. Wong suk mata mana? Cam supaya kalau kapal-kapal kokok di sawah. Wow, dulu. Sorok sini tu ibu dulu sana. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik borok, apabila sampai di satu bombing orang panggil, bombing turbah ataupun ardun tayyibah ataupun ardun tayyibah, ardun tayyibah. Maka Jibril kata, "Hei Muhammad, turun sini sekejap." Gapo ardun tayyibah? Yakni kena kepada bombing Al-Madinatul Munawwarah. Nabi saat itu turun mari tabarak, berhenti borok sekejap. Maka Jibril kata, "Muhammad, mu turun sini." Turun semaya 2 rakaat. Maka Nabi pun turun, tambahkan borok dia. Maka Nabi pun nak semaya 2 rakaat semacam mana diarahkan oleh Jibril alaihi salam. Semaya 2 rakaat. Lepas pada semaya saat itu, Jibril pun tanyalah Nabi. Ia kata, "Hei Muhammad, mu tahu ke tak sini di mana?" Maka Jibril katanya, "Dah, sinilah mu nak tahu kata ardun tayyibah. Inilah bumi yang terbaik dan bumi ni juga engkau akan berhijrah mari ke sini pada masa lagi akan datang." Tapi sekarang hak berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj ni, Nabi tak ada hijrah lagi. Dah, tapi belai-belai sambil-sambil duk jalan Nabi saat itu mari kepada Madinah, dah mari pada Mekah, mari turun di Ardun Tayyibah. Inilah Jibril kata, bombing yang angka nak berangkat dan nak berhijrah pada masa lagi akan datang. Dah, semaya sudah situ siap, maka terbang pula borok lebah di pula. Dah, lebah ke siapa pada Madian, siapa kepada tempat Nabi Isa. Dah, Nabi Isa saat itu dilahirkan oleh Siti Maryam. Apa itu turun situ dah. Semaya 2 rakaat apa itu ini. Maka Jibril pun dah apabila Nabi sudah semaya, maka Jibril tanyalah kata, "Ya Muhammad, mu tahu dah sini tu apa dia?" Maka Nabi kata, "La, aku tak tahu ya Jibril." Nak tahu mana Nabi duduk Mekah? Lepas tu Mekah nak mari Madinah berapa ratus kilo ibu apa? 450 kilo. Lepas tu duduk Mekah nak mari Khaybar berapa ratus kilo? Yakni 120 kilo. Lepas duduk Khaybar nak mari kepada Madian berapa ratus kilo pula? Jauh perjalanan ni. Kalau kita fikir dengan akal, kalau kita fikir dengan fikiran kita, dengan akal kita tak makul. Dalam masa semalam ni, jalan siapa kepada daripada Mekah, mari pada Madinah, mari kepada masalah lalu ke Khaybar, lalu ke Madian, mari masuk kemari kepada Baitul Maqdis, perjalanan beribu-ribu kilo. 4,000 kilo kalau kita nak kereta bah kita ni, berapa belah jam nak sampai Pakar? 13 jam kalau bah. Kalau kereta pokok hujan nak pakai 24 jam. Buat nak berhenti ajak dah. Kalau kereta bas terik 13 jam, orang pergi Mekah dengan Muara ni sampai 24 jam. Kereta bas 24 jam sampai Pakar, pelan sikit. Kan? Turun terik beli barang, buat naik tak kereta. Turun terik pasal kencing dah, beli barang, nak tak kereta. Nak terik, turun nak kali, buat hujan tu beli barang, suk-suk jalan. Ui, duit banyak. Kalau tanya mokcik, mokcik dengan mokcik ni. Kak Uwe dengan makan dengan mokcik dia ni. Buat duit sendiri nak tak kereta ni. Yang beli sungguh. Mek seleret di nibung ni, mek di jalan kisuk bakok tak ada berhenti. Berhenti turun jamai, turun tandas, beli barang. Turun pula pasal nak kencing, berhenti depa pun. Berhenti naik pak ya sejabi. Turun pula sejabi, tak tahulah. Lepas tu penuh barang aja, nak duduk tak leh. Ni noroyak katanya, masalah kita kata orang panggil, Nabi kita berjalan tu kira marinya beribu kilo. Amo biasa nak kata bah, nak pergi ke Mekah, masa duduk di Syam dulu.
kita duduk di Syria, nak pergi ke Mekah tu, kita duduk di Syria, lakoh pada Jordan, pada Urdun tu, nak ke tempat di Syria, lepas Zuhur, masuk di pada Jordan tu 3 jam, 3-4 sampai pada Jordan. Lepas tu duduk dalam Jordan, dalam Urdun saja tu, lekat tempat tu 9 jam. 9 jam ni yang sampai di kawasan orang panggil Tabuk tu, dan hujung bagi Urdun, orang panggil sepenggal Urdun nak masuk ke Tabuk tu, situ 9 jam. Lepas tu duduk di Tabuk lebih kurang dalam pukul 1, pukul 2 malam, dia duduk situ pukul 4. Lepas tu duduk situ pukul 4 tu nak sampai Madinah tu, nak pakai masa ambil pukul 4 pagi, pukul 1 tengah hari baru sampai Madinah. Tu kata Pak. Lepas tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan borak daripada malam Isra' ni. Nabi berjalan daripada Kota Mekah, mari pada Madinah, lalu ke Madinah, lalu ke Madian, mari sampai kepada Sidratkah Baitul Maqdis. Apabila sampai Baitul Maqdis, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata jumhur daripada ulamanya, Nabi kita saat ni berjalan naik kepada Isra' dan Mi'raj, kata Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Nabi kita Allah Subhanahu wa taala menjalan Nabi pada waktu malam ni dengan roh ke, dalam ngiga ke, dalam mimpi ke, dalam apa? Ni duk khilaf ulama. Khilaf ulama katanya, setengah ulama kata Nabi kita Tuhan menjalan pada waktu malam ni di dalam mimpi. Kata setengahnya dia dengan roh saja. Kata setengah dengan mimpi. Tapi perkataan daripada jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, yakni Nabi kita berjalan Isra' dan Mi'raj daripada Makkah al-Mukarramah mari pada Baitul Maqdis, yakni bi jismihi asy-syarif, yakni dengan tubuh badan Nabi hak sumuti. Nabi jangan mana tak Nabi naik borak kali Jibril ni dalam ketika sedar, dalam ketika yaqazah, dalam ketika khabar, bukan dalam ketika tidur, bukan dalam ketika mimpi, yakni fil yaqazah, di dalam ketika Nabi itu sedar, Nabi itu khabar. Kemudian dalam perjalanan Nabi Isra' dan Mi'raj ni, apabila Nabi itu kata ulamanya berjalan ni saat itu daripada beribu-ribu kilo daripada Makkah mari kepada Al-Madinatul Munawwarah, mari pada Baitul Maqdis, kama disapa di situnya, dan Allah Subhanahu wa taala apabila Jibril saat itu dah terbang dengan borak sekali dengan Nabi, langkahkan Madinah, lepas tu mari kepada Baitul Maqdis sampai di Sakhra. Kita ayat pakar-pakar. Maka berdalil dengan kata Mi'raj. Mana Mi'raj? Yakni Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Isra' tu lah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kemudian apabila Nabi saat itu Isra' berjalan ni waktu malam, kita royak dah hak Nabi jalan waktu malam, lepas daripada tu tak boleh kita nak ingkar dah. Siapa dia ingkar Isra' fa huwa kafir. Orang ni tak boleh jadi Nabi nak Isra' Mi'raj, kufur lah orang tu. Kenapa ulama kata siapa dia ingkar? Man angkaral Isra', siapa yang ingkarkan akan masalah Isra', fa huwa kafirun, maka ia seorang itu jadi kafir. Kenapa? Bisarahati an-nasi, kerana sarahnya oleh daripada Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Asra nyata-nyata tu. Asra terang-terang tu. Asra nasnya yang nyata daripada Allah. Kata Nabi itu Allah Ta'ala menjalankan waktu malam subuh. Siapa dia ingkar Isra' maka kafir. Dan siapa yang ingkarkan Mi'raj fa huwa fasikun, maka orang itu dikatakan jadi apa dia? Yakni jadi fasik.
jadi fasik. Jadi apa? Dosa besar. Hijau dosa besar. Kama dia katanya wa amal mi'raj, dan ada pun mi'raj. Apa mi'raj? Daripada araja ya'riju. Araja ya'riju. Ada pun araja ya'ruju. Araja ni makna naik. Naik apa? Naik Nabi daripada bumi nak naik ke langit. Ada araja, uruj, ada pun mi'raj. Kama dia mi'raj, tempat Nabi naik tu, alat naiknya ialah naik dengan borak. Tempat permulaan mi'raj ialah daripada batu Sakhra, yakni dikata Baitul Maqdis. Permulaan buat apa? Amo nak kupas sekali lagi. Isra, permulaan daripada Masjidul Haram gisapa kepada Baitul Maqdis, itu dikatakan Al-Isra. Permulaan bidayahnya daripada minal Masjidil Haram, gisunya jatuh di Baitul Maqdis. Lepas tu kita nak pergi pada Al-Mi'raj, yakni Nabi mula-mula start nak naik ke langit tu, apa dia Al-Mi'raj? Faqad warada fi sahih sunnah, maka sesungguh warid di dalam hadisnya dan sesahih hadis, wa asahhu ahadithihi ma rawahu syaikhan, dan sesahih-sahih hadis yang dicerita akan dia oleh dua imam syaikhan, yang oleh dua syekh, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada lagi pula yang menakal akan dia oleh Al-Imam Qadi Iyad di dalam kitab Syifat dia daripada Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni yang warid daripada Sayyidina Anas, dan hadis ni sesahih-sahih yang diriwayatkan oleh dua imam syaikhan. Jadi kalau kita kira mari perkataan yang sahih, hak nombor satu sekali, hak yang betul sekali ialah Al-Quranul Karim. Dah? Kalau hak paling cuci, kalau hak paling bersih, kalau hak paling sahih, kalau hak paling betul ialah kalamullah, ialah Al-Quranul Karim. Dan kalau yang nombor dua selepas daripada Al-Quran ialah dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis sahih-sahih yang meriwayat oleh dua syekh, yakni oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitabnya, Nabi katana ataitul bil buraqi wa huwa dabbatun fawqal himar wa dunal baghal yad'u hafira fi fizahu yad'u hafirahu inda muntaha tarfi. Nabi kata telah datang oleh aku dengan satu bara. Jadi ketika aku berjalan daripada Masjidil Haram mari kepada Baitul Maqdis, Nabi kata aku datang dengan bara, aku mari dengan bara lah. Kemudian bara ni wa huwa dabbatun, ialah satu binatang fawqal himar, besar lepas pada himar. Himar bisa tengok himar. Himar kalau mau kita supaya dengan kuda padi. Kuda padi. Kalau kita tengok nari arak tu dia pergi hemah, lepas tu dia buat kereta tayar di belakang. Pas kereta tayar atas belakang kereta tu ada dengan gulai, ada dengan terung masai, ada dengan wati mubate, ada dengan bawai besar, ada dengan bawai merah. Arak saat itu dia ambil hemah tu ikat buat kereta hemah. Dah. Kalau tengah-tengah hari kita duduk nari arak di kampung-kampung, dia panggil, ya khuya, bandura. Mana? Kereta hemah masuk ke tengah kampung, jual pergi tengah masa timur batai. Deh. Lepas tu borok ni, dia besar sikit pada hemah. Dia kecil sikit daripada barang. Barang ni bukan kuda, tapi orang panggil benih yang dicampur kuda dengan himar tu orang panggil barang. Kemudian borok hak Nabi datang daripada Al-Masjidul Haram mari pada Baitul Maqdis, ialah dia terbesar sikit daripada himar dan kecil sikit daripada barang. Tu Nabi kata ataitul bil buraqi wa huwa dabbatun fawqal himar. Lagi pula dia tu ada wadunal bawal dah. Kama dia letakkan kuku dia di sisi kesudahan bagi tepinya. Ayat kuku dia dah.
Qal dan kata Nabi nya faraqibtuhu hatta ataitul baital maqdis. Aku naik dia duk terbang satu kali terbang suk mata mandai. Suk mata mandai sekali dia gelebah. Lepas pada tu aku pergi sapa pada Baitul Maqdis. Nabi kata, "Lepas tu aku tamat akan Baitul Maqdis. Tamatkan borak di gawa bil halqati allati tarbatu biha al anbiya." Yang ditamatkan dengan batu halqah sani oleh para nabi. Mula-mula tu Nabi sapa Baitul Maqdis, Nabi tak saya tamat. Borak ya teh. Nabi tak saya tamat. Nabi tak saya tamat borak dia. Jibril kata, "Hei Muhammad, mutamatlah borak engkau." Nabi kata, "Tak apa, tawakkul ala Allah lah. Serah ke Tuhan." Nabi pun sedap ke? Jibril kata, "Mutamatlah Muhammad." Kemudian Nabi kata, "Tak apa, aku tawakal ke Tuhan. Aku serah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudiannya Jibril kata, "Hei Muhammad, engkau nak tawakkul pun, engkau nak serah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau kena buat juga asbab-asbab tawakkul supaya kita pintu rumah tak kunci, duit ada dalam rumah, kakak mah pun ada. Dia mau kata kunci je lah pintu. Tak apa kawan, tawakal tu tawakkul tu tawakkul takut tu klik tagi ke, klik sejik tagi habis licin tu asal apa? Tawakkul tu dia panggil tak kena ngajalan. Suporning lah. Dia panggil we api ke budak we bisa tawakal tu tak ke gigit tangi. Di mana kata nak tawakul pun kita saat ni tu kena buat kena dengan asbab tepat dia tu. Kita nak tawakul, kita kena buat asbab tawakul supaya kita saat ni tu nak jagakan barang kita kena kunci, kena boleh tusik, kena boleh mari kan. Baru kita boleh serah kepada Allah. Lepas tu nak jadi lagi, nak berlaku lagi, pintu kunci dah, tusik pun katut dah. Lepas tu dia mau kaca redah lagi, hak tu serah pada Allah Taala. Nak buat apa kalau nak tawakul, kena buatlah asbab-asbab supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak tawakul. Jibril kata mu kena buatlah asbab apa? Mu kena tamat dulu borak untuk Muhammad di batu sana. Baru Nabi simpai ambil tali, dia tamat di sakhrah. Apa sakhrah? Yakni batu. Learning tu buat tengok ibu apa. Orang Yahudi dia tukar semaya dia. Orang Yahudi dulu semaya pun kita ada rokok, ada sujud. Semaya pun kita ada ke tak ada rokok? Kalau tak ada rokok semaya sah tak? Ada yang mata semaya tak ada rokok. Tak ada rokok maka tak sah. Ya rokok kalau pun ada nyata rokok ya kodani sujud ya kena tenuk lagi dah kan. Kamu dia asal pok Yahudi ya semaya macam kita, ada dengan rokok, ada dengan kie, ada dengan sujud. Tapi sekarang learning for Yahudi, dia tak semaya dah. Dia ada buat kitab, dia buat lagu tu, duk tepi batu Nabi tambahkan borak. Hok pakai subaite dah. Tengok tak? Cuba kita tengok dalam YouTube. Ataupun kita tengok di dalam ketika hak di Palestin ataupun di Israel, maka dia dapat batu Pak Nabi tambah borak tu. Ada di pagar di apa? Jidar tu. Pagar situ tu dia panggil batu itulah ditamakkan borak-borak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pula borak-borak Nabi dulu apabila mari di Baitul Maqdis maka tambah di situlah. Dia panggil bil halqati allati tarbatu biha al anbiya. Halqah tu juga akan ditamak oleh para nabi lain. Lepas tu juga kita tengok Pak Yahudi anak dia pergi kitab dia kitab Taurat dia buat gitu. Ada apa lagi gitu. Maya ya lah ni dah. Tu semaya for you dan ini semaya bagi orang-orang Yahudi wala gitu. Dah ya pergi kitab yang anggap pala tu semaya ya dah tu. Tu isyarat semaya dia. Makna kata dia mana dia tabdilkan. Dia mempalingkan, dia mengubahkan, dia menukarkan Taurat dia yang asal semaya dia semacam kita ada rokok, ada sujud, tapi sekarang lah ni dia palingkan semaya, tak ada sujud, tak ada rokok, cuma dia pakai kitab yang anggap pala. Ini semaya dia sekarang. Lepas tu Pak Ita lah ni ada nak tukar biasa semaya, biasa tak ada rokok, tak ada sujud. Pak Ita lah ni tukar ke. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mula ada semaya tu nyetai, dah, terus tak tepi dah. Tukar kau kerja lah ni bang.
Orang palpas mayat assalamualaikum. Assalamualaikum. Awiri lah sikit. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Lah ni dah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kadang-kadang tak ada dah. Biar mayat dia tengok telefon dah. Biar dia tu hari ni. Biar dia hantar mesej ni. Biar hantar live hari ni. Oh, pas nak berkat tu anak ibu apa ni? Dia semaya telefon tak tepi. Tak tepi. Siapa ya nak beri berkat? Buku berkat ni ya bukan tak payah. Patut ya bukannya mudah. Lepas tu buku amalan Tuhan nak terima. Ya bukan tak payah. Payah bukannya mudah. Baik mana ni? Banyaklah pergi hamba tu. Ya tak apa-apa. Allah. Hamba berdoa cekak-cekak roh anak hamba ni. Minggu lepas kau ni puas sampai sini. Banyak sampai sini. Pesing mana? Pesing hak ni. Pesing orang panggil jalan. Orang panggil duduk tak pagar. Pesing hak duduk tak pagar. Pesing waktu tak tika tu, waktu tak utuh. Masa orang tidur, ya tak tidur. Masa orang tak tidur, ya tidur. Ni pok cuk ni hak girama. Perak ni. Malam orang tidur, ya cari makan. Malam dia tengah orang cari makan, ya tidur. Perangai telah lawa. Cuk bekning hak ramai ji mampu minggu lepas ni. Ada satu budak tu main belakang. Dan masa cerita sikit ni yang ngantuk. Tak lekak gitu kau senang start, kau senang buat kurak, senang buat gatal kan. Sedia dah. Ada yang ngantuk sikit. Jadi ada satu orang hidup buju yang mau panggil 15 orang masuk dalam bilik. Lepas tu ada seorang hak tua. Ada hak tua tu dia ketak kek-kek pun ada. Setengah orang tua saat ni tu kecek tak putih pun ada. Setengah tu nak beranak pun ada. Dia mahu nak beranak. Sepuluh mau naik pep ada. Nak pergi beranak mau apa. Ada kok apa-apa di tu bidang. Nah setengah tu. Duk bucu duduk ketak. Ketak. Pal. Pada tepi ni nak beranak. Masuk start. Beranak kak? Allah masa nak beranak. Nak beranak oi. Atau beranak tak apa pun jadi terbidang lah. Kau bawa dia sambung tak apa nak demo. Ni pada tepi ni nak beranak. Kalau kue demo buat tu nak jadi beranak. Perut kucing start tu lah semua. Perut nak kucing. Kau kucing. Beranak nak beranak tak apa pun kita di terbidang dia. Tak tanya beranak oleh weh. Suruh beranak tak beranak. Lepas tu kecek mari rupa ke tua. Sianya ke budak ni. Sianya budak. Sia ke tolong ada sia ke. Beranak mak tak tolong. Tolong cekak dah lah. Bawa tolong lah dia sia ke dia. Beranak boleh jadilah ni. Aku benci. Rupa lain ada. Aku benci ke budak ni. Janguk doa dia. Janguk pun tak boleh juga weh. Janguk doa tak boleh juga. Orang murid juga janguk. Sebab tu buat bakar kering tu slow sikit deh. Slow sikit. Deh. Orang murid juga janguk berdoa ni weh. Buku janguk berdoa tak boleh tengok. Moci-moci dia, hak buat bakar kering banyak, slow. Hak bakar 3 kali, slow. Turun 2 kali. Dah, lepas tu lagi, hak duk pucu sore lagi tu, duk ketam, kepala ya. Tak ada bel. Jadi bel ano bel ni? Bel dia jadi biasa ano? Dia kata, mau ni terang laku apa. Habis, ketung tak ketung, batuk tak batuk, buat gila tak buat gila, capu tak tahu tepu lah. Yo ya diri. Hamba tak ada tanya apa yang dibek anak mai apa ni. Ya tak tahu apa hidup rasa tahu tak apa di panah petih menyocok dari diri tak tahu nak goyak, tahu nak rasa. Apa tahu nak ni sebab apa jadi bek ni. Tak tahu. Inilah Tuhan nak azab pe di dalam dunia.
Belum daripada Allah Ta'ala nak azab suwati di akhirat. Di hari ini Allah Ta'ala nak wipai rasa belai-belai, panah, pedih, sakit azab Allah Ta'ala. Belum di dalam akhirat, Tuhan nak rasa belai-belai tadinya. Ini orang panggil azabun fit dunia, azab di dalam dunia. Lagi pula wa khizyun fit dunia, dan kehinaan di dalam dunia. Dan satu lagi azab di akhirat. Paham dan sanggup guna. Ben nak bertaubat dengan Allah. Kalau ben bertaubat dengan Allah, ben menangis dengan Allah, ben teriak dengan Allah, ben tak serah benda-benda mabuk ni, ben tak serah benda-benda besining, ben teriak dengan Allah. Hak tu kata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hei orang-orang beriman kepada Allah, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, dan kamu kembali kepada Allah sebagai kembali yang suci, taubat yang bersih, taubat yang nasuha. Kita royak dia lagu tu. Baik klik masuk sejik teh. Klik masuk sejik, taubat dengan Allah, bersih diri dengan Allah, teriak dengan Allah. Belum daripada apa yang nak teriak di dalam kubur, baik klik teriak belah-belah, taubat belah-belah. Mudah-mudahan air mata yang titik di atas dunia ini haramun alai, diharam di atas kau annar, oleh api neraka. Teriak belah-belah dah hari ini. Belum Allah Ta'ala nak jemput engkau dan nak jemput kamu kembali kepada Allah, teriak belah-belah, menangis belah-belah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tak teriak dah dalam kubur. Kata Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan kata ana, Rabbana absarna, hei Tuhan kami nampak dah. Kami nampak ya Allah dalam kubur ni, dengan cekingnya, dengan ular berapinya, dengan ceking cedungnya, dengan patung oleh ular ya Allah. Rabbana absarna, hei Tuhan kami nampak dah dalam kubur ya Allah. Wa sami'na, dan kami dengar dah tak dunia tunggu doa kami. Farji'na na'mal salihan, maka wa kembalilah kami kepada dunia, kami nak beramal sebagai amalan soleh. Kami yakin pada apa lagi buat apa, dia tanah masuk dalam mulut kata ada berguna lah. Teriak tu baik air darah, teriak tu baik air dano, teriak tu baik air nano, teriak tu baik air dano, tu baik air daging. Tak ada pedas sikit abuk dah. Nak mikir-mikir lo ni, ha? Nak buat amal lo ni. Nak semaya lo ni. Nak tinggal benda tak boleh tinggal lo ni. Tak usah nanti kata kita dekat nak mati, baru nak kembali, baru kita nak tinggal benda tak boleh. Tak usah. Lepas tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita klik kepada kisah kita Isra dan Mi'raj, maka Nabi kata aku datang dengan borak, maka siapa di Baitul Maqdis, Nabi kita masuk pergi kepada Masjidul Maqdis, Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa duduk di mana? Yang duduk di Palestin sekarang ni. Nah, yang dikatakan di Palestin. Nah, Palestin ni yang dekat dengan Jordan. Kita tengok sana. Kalau kita duduk di Jordan tu ya Bahrul Mayyit, laut mati. Hamba biasa pergi laut mati. Laut mati tahu tak laut mati? Laut tempat Jibril cokeh bumi kauluk tu. Cokeh kauluk, bumi kauluk, duk lewat sama-sama jatuh. Lepas tu Allah Ta'ala suruh Jibril cokeh bumi situ, wa naik ke langit hijau tu gemah turun. Bahrul Mayyit tu kalau kita tengok lan itu, laut tu ikan sekor tak hidup. Pakai kayu sepokok tak hidup. Kanu sangat-sangat masih. Kalau kita kena air masuk dalam mata, sangat-sangat pedih. Sebab tu kena basuh selalu. Lepas tu di sana Bahrul Mayyit, di sana tu Israel. Sebab tu jalan kalau kita duduk ordong tu, dia tulis ni mamnu'ul murur, tegah lalu. Sebab jalan ni nak pergi kepada Palestin, kepada Israel. Ya tak mamnu'ul murur, dia tegah kita nak lalu. Kalau di sana tu dah Israel, di sana tu lagi Palestin. Maka tempat Nabi kita Isra dan Mi'raj di sejik tu, sejik Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni bukan kita nampak supaya pocak jadi kah tu. Hak tu bukan Masjidul Aqsa. Hak tu namanya Babus Sakhrah
ataupun dikata situ tu orang panggil apa? Musalla sakhra, ataupun tempat semaya ataupun orang panggil as-sakhra, batu hok nak turun Nabi nak ke langit. Ibu bapa kena kita tengoklah gambar, mau nak royak pun payah juga. Mana Masjidul Aqsa, mananya as-sakhra. Ya masjid kita dok tengok nampak kuning, nampak warna kuning warna mutung tu. Ya hak tu sebenar tu ya bukan Masjidul Aqsa. Hak tu orang panggil batu nak turun Nabi nak ke langit. Selepas daripada Nabi masuk semaya di dalam Masjidul Aqsa, maka semua daripada arwahul anbiya wal mursalin duduk belakang Nabi waktu Isya. Nabi semaya Isya di masjid apa? Baitul Maqdisi. Maka apabila Nabi itu jadi imam, maka semua daripada para Nabi dan para anbiya duduk belakang Nabi jadi makmum. Maka ketika nak yak katanya Nabi kita ni orang mulia, orang yang dihormati oleh Allah, setara batu nak turun Nabi naik langit. Nabi kita kalau kita kira mari dia tu, kalau kira mari dengan tu ada siapa dia dulu. Kalau kita kira kata Adam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dulu nisbah jisman, nisbah jisim tubuh badan tu ada jadi dulu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita kira masalah cahaya nur Nabi kita dengan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, nur Nabi kita jadi dulu daripada nur Nabi Adam. Kenapa? Dalil di mana? Pencemen mana? Kata nur Nabi kita dia jadi sebelum daripada nur Nabi Adam. Nur Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita tengok ketika Nabi Adam nak nikah kata Allah. Tu Adam kata Allah nak nikah mari saat itu. Apabila beda nak pergi pergi Hawa duduk dalam syurga ya kesi. Ada sedak cekak dah duduk dalam syurga. Tak katimah berkilat-kilat dah cia cahaya bersinar panah, cerah cerah jilau, cerah sedap ikut nak po ikut nak perlu gapo ikutnya hajat, ikutnya sila mari berlaku. Tapi satu ketika Allah Taala tahu kata tu ada tu kesik, Allah Taala cabut tulai rusuk sebelah kiri ni. Sebab tu jatuh bagi isteri tengok tulai rusuk kiri belah atas su ni tak ada seputang nak. Lepas tu lai rusuk sebelah atas tu dia belok. Ya belok. Lepas tu dia dekat dengan takati. Hak Allah Ta'ala cabutkan masalah tu lai rusuk daripada Adam ni. Cabut serah tu giwak manggil tu Hawa. Sebab tu dia jatuh dengan tinoi tak lagi ya saya. Ya saya. Lepas tu mana katanya apabila jadi tahu tu ada nak pergi Hawa. Tuhan kata malaikat tahikal kalau tak ada nikah lagi. Ada dengan Hawa tu dalam syurga kena menikah. Bahawa kita lah ni tak mau nikah. Dah. Tak ada dengan Hawa nikah. Bila nak nikah saat ni dia kena pakai raja. Raja. Pakai masalahnya mah kahwin. Kena pakai mah kahwin, mahrul misil. Kalau dia mah kahwin bagi ada dengan Hawa, ialah kena selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ani nak ya kata masa ning ni Nabi kita jasad tak ada lagi, jisim tak ada lagi, tapi nur Nabi itu sedang ada. Kemudian apabila Nabi kita tu sudah semaya siap dah saat itu dah, nak naiklah ke langit dengan Jibril. Apabila Nabi kita nak naik ke langit saat itu, satu toko batu besar juga. Atau panggil as-sakhra. Bahasa Arab panggil as-sakhra. Tempat tamat buta dan borok Nabi nama al-halqah. Yakni jidar yang ada di benak masjid di kawasan Masjidul Aqsa. Orang panggil tempat halqah ni tempat apa? Tempat nyangkut untuk sakutkan borok-borok bagi segala para Nabi. Maka apabila Nabi kita nak naik ke langit dengan Jibril, maka toko batu satu toko nak turun Nabi. Tengok ibu bapa. Batu tak ada akal. Batu tak ada fikiran.
Batu tak ada mata, batu tak ada telinga, tapi nak ayat kata setara Nabi itu dia nak turun. Dan kerana kemuliaan Nabi dia nak turun. Sahabat Nabi ini dikatakan orang semulia-mulia manusia. Sebab itulah dikata di dalam satu syair kata, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyyuna famil anishiqaqi. Wa afdalul khalqi alal itlaqi. Dan selebih-lebih makhluk di atas jalan itlaq. Kita tak ada padu dengan Jibril, tak padu dengan situ sini, tak padu dengan Kaabah. Semua makhluk Allah, orang yang paling lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan selebih-lebih umat dan selebih-lebih makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas penciptaan Allah dan kejadian Allah. Karena apabila Nabi terlebih setara tokoh batu yang tak ada akal, yang tidak ada fikiran, yang tidak mempunyai hati, nak turun Nabi naik. Dah, turun naik. Tinggi juga ni. Orang panggil sekunjung lebih. Kalau misalnya satu tu dah ke batu naik, turun naik. Apabila batu turun naik sampai sekerat, Jibril kata, hei batu, memberhenti sini. Memberhenti sini. Apabila batu saat itu Jibril lagi kata batu tu turunlah kami naik ke langit, maka batu pun berhenti situ. Apabila berhenti situ saat itu, nah ketika Nabi permulaan nak naik kepada langit, nak naik pada langit yang pertama, dia kata langit sama di dunia. Dan apabila nak naik kepada langit yang pertama, batu nak turun setara batu, tak ada akal, tak ada fikiran, tak ada mempunyai hati. Nak turun juga orang semulia-mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun nak sampai sekat, Jibril tahu berhenti sini batu. Berhenti dia tergantung di tengah udara. Kata dia daripada ulama, apabila satu hari orang para peneliti batu tu tinggi juga dah. Naik turun Nabi, duduk di tengah udara. Duduk tengah udara. Apabila duduk tengah udara, ada satu orang tino yang lalu mari tepi tu dah. Kita tengok tokoh batu, orang tino hamil, orang tino berusaha. Lalu pergi bawah tokoh batu saat itu. Nah, kejut tengok batu duduk tak kepala. Maka kejut situ, bakal beranak jatuh anak situ, gugur anak selalu. Sebab kejutnya tokoh batu duduk tak kepala. Lepas tu tempat tokoh batu yang tergantung turun Nabi ialah di Baitul Maqdis. Lepas tu kalau kita tengok di Tok Isa lagi dia panggil Masjidul Qom. Tahu tak Masjidul Qom? Di Tok Is. Amogi tahun tu Masjidul Qom ni batu tergantung juga. Batu yang digantung tengah udara ni tak tinggi. Adapun batu yang nak turun Nabi naik ke langit dia tinggi sikit. Adapun di Masjidul Qom, orang Yahudi duduk di atas bukit, golek batu nak membinasakan Nabi, nak membunuhkan Nabi. Apabila turun mari dekat nak tipu Nabi, maka malaikat Jibril kita maka batu saat itu dia panggil dia tergantung. Sebab tu apabila Nabi saat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nak naik kepada langit sana, agama dia summa dakhatul masjidah fa sallaitu rak'atain. Maka semaya Nabi fihi di dalam Masjidul Aqsa 2 rakaat. Thumma kharajtu, kama dia keluar fa atani, maka buat datangkan aku Nabi kata oleh Jibril bi ina'in, dengan satu bekas. Kama dia ina' saat itu daripada araq min khamrin, lagi pula wa ina'in min labanin, ada ina' saat itu bekas tu daripada araq, dan pula ina' saat itu bekas daripada laban. Faham ni? Jadi Nabi itu masuk dalam Masjidul Haram, lepas dalam Masjidul Aqsa, lepas pada tu Nabi semaya 2 rakaat, lepas pada semaya situ saat itu dah, maka sebelakang Nabi itu adalah daripada ruh-ruh para Nabi. Maka waktu baik di situnya oleh Jibril daripada 2 makhluk. Makhluk yang pertama daripada araq, dan makhluk yang 2 daripada susu masan. Laban tu susu masan. Ya orang Arab yang berakhir susu masan lah. Laban dengan halif dia lain. Kalau orang duduk negeri Arab, dia boleh tahu dah manakah laban, manakah susu masan, manakah laban, manakah halif. Amun duduk negeri Arab, duduk kampung tu, dia Arab tak pagi-pagi dia pergi di penat, dia kopek kena bagi kambing dia perah, boleh berhenti.
Dia perak, dia boleh berhenti. Lepas tu dia klik masuk. Kalau dia masuk, dia pun sakar sikit. Hak tu dia panggil Al-Halim. Yang tu dia panggil Al-Halim. Ada pun susu masak ni, dia perah susu ni, dia tak ada buh dah. Pasal dia masuk nak tengah puyuk besar, besar. Lepas tu dia tubuh jadi jumnah. Jadi apa orang panggil, jadi tega je lah lakar tu. Tu orang panggil daripada susu masak. Maka ketika selepas Nabi saat itu sudah semaya daripada Masjidul Aqsa, maka Jibril waktu tubik 2 makuk, 2 bekal daripada setamanya daripada arak, dan yang 2 daripada susu masak. Maka Nabi fakhtartul labana. Nabi pun memilih ambil sebelah balik susu. Susu masak. Faqala Jibril ikhtartal fitrata. Ya Muhammad, engkau pilih tiga ni, yakni engkau pilih masalah kesucian dan kebersihan. Sekira kalau engkau tu tak pilih, engkau pergi pilih sebelah balik arak, minum arak, nescaya umat engkau tu akan sesatlah, akan jahannamlah, akan sesat habis. Ini mujur kat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril Allah akan 2 makuk daripada arak, 1 makuk daripada susu masak, 1 makuk. Maka Nabi kita pilih sebelah balik susu, maka Nabi kita minum. Maka Jibril kata, alhamdulillah ya Muhammad, engkau pilih al-fitrah, yakni pilih kesucian dan kebersihan. Sekira kalau engkau pergi pilih sebelah balik arak, pergi minum sebelah balik arak, nescaya umat engkau itu akan jadi sesat, sangat sesat, habis. Ni setara Nabi kita pilih sebelah balik susu masak ni pun, sebelah balik lapan ni pun dah umat dah sesat pi diri dah. Umat sesat pi diri buat tengok dia hari lala ni. Ni kita kena berdoa banyak dah dekat Ramadan dah ni, takut nak mari pula wabak politik ni, pok kita kena berdoa banyak-banyak. Kerana akhir zaman ni kita tak tahu dah nak jadi ke mana ibu apa. Nak royak kata nak seni, nak sedap apa dulu, ya tak boleh jadi dah. Ya dunia tu sudah orang panggil, sudah rusak, lepas tu sudah tua, sudah sayuk, sudah nyanyuk. Lepas tu orang panggil orang tua ni tak sakit situ, ya sakit sini. Tak sakit lutut, ya sakit di kaki. Tak sakit di kaki, sakit di perut. Tak sakit di perut, lemah pinggir. Gitulah orang tua. Dunia ni seolah kata akhir sangat dah, hujung sangat dah. Lepas tu kalau kita tak mikir lagi kan beratlah. Apa tu? Dan Nabi kita selepas daripada pilihkan labah, maka Nabi kita naik kepada langit yang pertama. Maka membukalah Jibril. Maka Jibril tu nak bukakan pintu langit. Maka dikata pada Jibril, man anta, siapa engkau ni? Maka Jibril jawab kata, Jibril, ana Jibril. Kil wa man ma'ak, siapa yang anda serta engkau? Jibril ketuk pintu langit kan. Pintu langit asal buka habis berapa? Buka habis. Seluruh buka habis. Tapi sekat daripada bakit Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala katuk pintu langit. Dulu pintu langit boleh naik belakang ni. Tapi apabila di bakit Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala buka mana yang pintu langit? Buka di Baitullah saja ya. Buka di Al-Ka'batul Musyarrafah, situ ya buka pintu langit. Tempat-tempat lain Allah Taala katuk beda dia hari ni. Sekat daripada bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Kenapa boleh Allah Taala katuk? Kenapa fok jin, fok setan ni ia berkalut sangat ketika nak hujan, dia berebut-rebut nak naik ke langit. Ya nak naik apa ke langit? Ya nak naik tengok perkara-perkara yang berlaku, perkara-perkara yang nak terjadi di atas dunia, hak yang duk tertulis di Lauhil Mahfuz. Ni pok tu nujung duk sabar ni. Ni pok tu nujung duk sabar. Patu kita duk royak semua dah hidup sabar. Sebab tu dia kata kenapa ni? Kadang-kadang tu umur tak tahu ni payah sabar ngaji. Cuba mu nak tengok di Lauhil Mahfuz tak? Cuba pergi tengok model tu Ustaz. Ya jin dia boleh terbang. Dia boleh terbang cang selalu dah. Dia boleh pergi dengan cepat.
Sebab tu kadang-kadang kita tak tahu, tapi Tok Bomo hak Tok Nujung tu dia tahu sebab dia duk sahabat dengan jin. Maka jin dia tu nak kita tengok di Lauhil Mahfuz. Pada masa sebelum daripada bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu langit sedang terbuka. Tapi apabila dibangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu langit dikatuk. Sebab tu Jibril naik kepada langit, Jibril ketuk pintu langit, kau dakul ba. Kama dia malaikat tu jaga langit tak? Man anta, min anta, siapa engkau? Jibril jawab tak? Ana Jibril alaihi salam, aku Jibril. Lepas tu malaikat di langit pertama sama itu dunia tanya, wa man ma'aka, siapa serta engkau hai Jibril? Maka Jibril jawab katanya, ialah kena pada qala Muhammad, ialah kena kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibangkitkan Nabi pada langit yang pertama. Kemudian Nabi pun kata, qad bu'isa ilai, sesungguhnya dibangkit kepada aku, maka dibukakan bagi kami dan Jibril, dan akan pintu langit. Maka malaikat tu jaga pintu langit pun buka. Maka buka, dijumpa dengan Tok Cik, ialah Nabi Adam alaihi salam. Farahhababi, maka mengucap selamatlah ia Adam bi dengan aku, wa da'ali bi khair, dan pula berdoa untuk ada pada langit yang pertama ialah dengan kebajikan. Ni langit pertama ibu apa ni kita nampak ni. Hak kita nampak di hari ni cahaya biru ni bukan langit ni. Dah masa pun derah pun. Tak khabar kecek wasa, tak khabar pun sebelah tu. Wasa pun tak boleh kecek stas-stas je tak ada koman. Ni tahu tak ada kecek lama ni. Lama dah ada kecek, tapi gitulah kecek ni gitu dah. Tapi goyak sikit sebanyak gitu tak ada apa dah. Dan kemudian Nabi saat itu naik langit yang pertama, jumpa dengan Tok Cik kita Adam alaihi salam. Ni langit pertama kita duk nampak cahaya biru ni bukan langit lagi ni. Cahaya biru yang kita duk nampak saat itu bukan daripada langit, bahkan ni dinamakan cahaya Bukit Qaf. Gapo dia cahaya Bukit Qaf? Yakni bukit yang duk lingkungkan dunia. Mula-mula sekali Allah Ta'ala jadikan dunia di atas tanduk lembu. Lembu yang putih. Lembu sana dengan dunia. Ada pun nak faham apa? Dunia tak atas tanduk lembu. Pas tanduk lembu sana. Lembu mana besar? Dunia putih tak atas tanduk lembu yang putih. Kemudian putih ni lembu ni duk atas batu. Yang kita. Kemudian dunia apabila Allah Subhanahu Wa Taala tak di atas tanduk lembu, ia gonyeh. Apabila ia gonyeh, Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat jin 70,000 daripada malaikat duk gonyeh lagi. Apabila duk gonyeh lagi, Allah Taala suruh lingkung dengan Bukit Qaf. Duk lingkung dengan Bukit Qaf, dunia duk gerak lagi, duk gonyeh lagi, duk kocok lagi. Lepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, hei Jibril, mengtuliskan ayat kursi lingkungkan dunia. Mana ayat kursi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Inilah Allah Ta'ala suruh Jibril lingkung supaya tak sewi dunia gonyeh, tak sewi dunia tu berkocok, tak sewi dunia tu bergerak, dengan sebab berkat ayatul kursi. Sebab itulah hadis Nabi kata, dan ulama kata siapa-siapa dia tak sewi iman dia saat itu tanggal, tak sewi iman dia tu cabut, tak sewi iman dia saat itu baik, pada tika dia dekat-dekat nak mati ataupun tika nak keluarkan nyawa daripada badan, maka dia buat amalah setiap kali lepas mayat
baca ayatul kursi supaya nak mentamatkan masalah iman dia. Sebab Allah Ta'ala tamatkan langit yang pertama dah, dunia ini dengan ayatul kursi. Naik langit yang pertama, Nabi kita jumpa dengan Adam. Naik langit yang kedua, Nabi kita berjumpanya ialah kepadanya Yahya dan pula Nabi Isa. Naik langit yang tiga saat itu Nabi kita berjumpanya ialah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Inilah langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga. Maka ceritaan kita tu panjang lagi. Tapi kita tengok masa kita ni masa jam malam dah ni. Bagi ibu bapa kita sini ni tak ada gerak lagi ni. Dah. Lepas tu lagu mana ni kita nak pergi lagi ko. Kayak kita masa nak start ni dah ko lagu mana. Tapi orang tak ada gerak pun apa duk tengah sedar. Tapi ngeruh pada tu. Ada di sana tu nampak negara duk tawajuh pada dah. Dan jadi amonok saya gitulah. Langit pertama Nabi kita jumpa dengan tu ada. Langit jumpa dua, yang kedua Nabi kita jumpa dengan Nabi Yahya dan pula Nabi Isa. Langit yang tiga Nabi kita berjumpa dengan Nabi Yusuf. Dan langit yang keempat Nabi kita bertemunya dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima Nabi kita berjumpa dengan Nabi Harun. Langit yang keenam jumpa dengan Nabi Musa. Langit yang ketujuh Nabi kita berjumpanya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Duk nyanda di Baitul Ma'mur. Ini ketika Nabi kita naik Isra dan Mi'raj, karena Allah Subhanahu wa taala nak mentenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana pada tahun ini Nabi kita sangat-sangat pusing dan sangat-sangat serabut dan sangat-sangat berduka cita dengan sebab diwafatkan oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha dan didikan oleh bapa saudara Abu Talib. Maka Allah Ta'ala nak mentenangkan hati Nabi. Nabi itu serenuk sikit dengan sebab serabut sangat-sangat, sebab pusing sangat dah. Maka Allah Ta'ala menjalan Nabi Isra dan Mi'raj, hak yang disebut pada ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Gitulah ku bapa.